إلى حضرة نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وذرياته والصحابة أجمعين وإلى المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة. فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita hidayah, iaitu hidayatul-din, hidayah agama, untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan soleh yang kita lakukan ini menjadi asbab untuk kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala menerima segala amalan kita dan memasukkan kita ke dalam syurga yang sangat luas kurniaannya. Amin ya rabbal alamin. Cuma sebelum tu boleh tak hak pelajar hak duduk tepi tu mari duduk depan. Yang duduk tepi-tepi tu ustaz tengok tu mari duduk sini, sebab ustaz tak boleh mengajar kalau duduk tak ada orang depan ni. Kalau boleh mari duduk depan ni, mari duduk depan sini, biar penuh kawasan depan ni, baru sedap sikit nak mengajar. Duduk jauh-jauh susah. Duduk depan-depan dekat-dekat dengan belajar ni. Ustaz tak makan orang. Yang tepi-tepi tu banyak lagi tu. Main sini, main depan ni. InsyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Aqil Al-Aniqi. Abu Aqil Al-Aniqi. Confirm tak pernah dengar nama ni. Abu Aqil Al-Aniqi radhiyallahu taala anhu. Yang mana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ma zala Abu Aqil yas'alullah asy-syahadah." Abu Aqil ni dia sentiasa
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid. Wa yatlubuha minhu hatta nalaha, dan dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah dia dapat mati syahid. Walaqad kana ma alimtu, dan Umar Al-Khattab mengatakan, aku tahu, aku kenal dia ni min akhyari ashabi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat Nabi yang terpilih. Jadi cerita dia bermula, kata pengarang, istafhala amru Musailamah al-Kadzdzab washtadda. Bila mana Nabi SAW wafat, pengaruh Musailamatul Kadzdzab ni makin lama makin kuat. Musailamah al-Kadzdzab ni seorang yang mengaku dia ni Nabi. Dan Nabi pun sebut, sebelum berlakunya kiamat, akan ada mereka-mereka yang mengaku, yang mendakwa diri mereka ini, makna apa? Nabi kata akan lahirnya Dajjal. Belum datangnya Dajjal yang akhir zaman itu, akan ada Dajjalin ataupun Dajjalun, mereka-mereka yang mendustakan Nabi SAW dan mendustakan Al-Quranul Karim. Antaranya Musailamatul Kadzdzab, yang mana Musailamah ni pengaruh dia makin kuat. Dia telah menghimpunkan 40,000, 40,000 daripada kaum dia, Bani Hanifah. Dikumpulkan 40,000, wa zaharahum nahwun min 20,000 min al-ahlaf. Dibantu lagi dengan 20,000. Jadi semua sekali berapa ribu? Berapa ribu? 60,000. 60,000 tentera-tentera Musailamatul Kadzdzab. Fakana jaishuhu a'zama jaishin arafathu al-Arab hatta dhalika al-yawm. Tentera inilah tentera yang paling besar yang dikenali ataupun yang diketahui oleh orang Arab sejak daripada sehinggalah sampai pada hari ini, hari yang ni 60,000 ni. Maknanya paling banyak tentera inilah kali ni, 60,000 orang tentera. Bayang 60,000 orang tentera Musailamah al-Kadzdzab. Wa kana fil waqti nafsi, dalam pada masa yang sama, yazidu ad'afan mudha'afah ala jaishi khalifatal muslimin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang mana tentera-tentera Abu Bakar pun bertambah juga, tapi tak sama bilangan dengan tentera-tentera Musailamah al-Kadzdzab. Walam yakun al-khatar ad-dahim alladhi halla bil muslimin anadhak maksuran ala Musailamah al-Kadzdzab wa jayshihi al-lajibi al-muwahhadi al-mutamasik. Musibah yang menimpa umat Islam ketika itu, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bukan saja mereka menghadapi kepada tentera-tentera Musailamatul Kadzdzab, pengaruh dia dan tentera-tentera dia, bukan hanya itu saja, akan tapi ada lagi orang-orang murtad yang lain yang keluar daripada Islam, alladzina kanu fi jumlatihim yu'minuna billah, yang mereka ni asalnya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maknanya ada hak ikut Musailamah, ada yang beriman dengan Allah Taala, tiba-tiba keluar Islam. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita nak kita ni dapat hidayatul-din, hidayah agama. Makin lama bimbang tuan-tuan sekalian, tiap-tiap hari ada saja orang yang murtad. Tiap-tiap hari ada orang murtad. Dan di tempat Indonesia dan sebagainya, di Malaysia, kita tak tahu je jumlah berapa. Kan? Yang disebut ramai masuk Islam, yang keluar Islam ada. Patutlah kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, umat manusia ataupun dunia ni, berapa orang manusia ada? 5 bilion. 2 bilion orang Islam. Dah 3 bilion lagi. Inilah tuan-tuan sekalian, tugas kita ni besar. Yang mana nak menghadapi mereka-mereka yang orang-orang yang kafir dan orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada di kalangan orang Islam yang murtad, yang asalnya beriman dengan Allah Ta'ala. Wa yashhaduna anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga yang Yang beriman, yang menyaksikan Muhammad ni Rasulullah, dan disemayang wala yumaruna fi iqamis salah, beriman semayang, akan tetapi ghairu annahum kanu yutalibuna bi ayyakuffal khalifah an mutalabatihim bi ita'iz zakah. Dia minta dengan khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya apa? Tak nak bayar zakat. Semayang, beriman apa semua, tapi tidak mahu membayar zakat, tuan-tuan sekalian. Dia kata zakat ni bayar zaman Nabi je. Zaman Abu Bakar tak payah bayar zakat dah. Ni geng-geng ni, tuan-tuan sekalian. Jadi Abu Bakar ni menghadapi banyak fashion manusia ketika itu. Adapun Musailamatul Kazzab wa man ma'ahu, yang mana mereka mengingkari nubuwata Muhammadin alaihi afdalus salati wa azkat salam. Dia mengingkari kenabian Nabi. Bagi dia Nabi ni macam ada cawangan-cawangan. Dia kata, ni Nabi Muhammad ni sini. Musailamah ni Nabi juga untuk bani dia. Bagi dia begitu. Boleh pula ada cawangan-cawangan Nabi ni. Allahu Rabbi. Wa yakfuruna bil kitabil aziz alladhi anzalahu Allahu alaihi. Dan mereka kufur dengan kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak beriman dengan Nabi, mengingkari nubuah Nabi, kufur pada Allah. Apa yang dibuat? Yu'minuna binabiyyin yaftari 'ala Allahil kadhib. Dia beriman dengan Nabi yang mereka bohong tentang Allah Ta'ala tadi. Ni bahaya, tuan-tuan sekalian. Gerakan-gerakan ini kalau tidak disekat akan membawa musibah yang besar kepada umat Islam. Sebab itulah fa idza qaddara li hadhihi alquwwati alhailati an tantasira fa inna dhalika sayufdi ila alqada'i ala alislam wa ahlihi wa alla yu'bada Allah fi jaziratil arabi ba'da dhalika alyawm. Jika sekiranya kekuatan tentera tadi, Musailamah tadi, mereka mendapat kemenangan, habis belakalah Islam dan orang Islam. Dan juga tidak akan ada di kalangan orang Arab di Jaziratul Arab yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebimbangan ketika itu. Bayangkan. Lalu apa yang Abu Bakar buat, tuan-tuan sekalian? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Rama Siddiq dia telah menghantar pahlawan-pahlawan dia untuk menentang Musailamatul Kazzab. Iaitulah dipimpin oleh seorang sahabat Nabi yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal. Nama dia Ikrimah. Ikrimah ni lelaki, bukan perempuan. Ada orang tanya, Ustaz, Ikrimah ni perempuan? Ni lelaki, Ikrimah, kan? Wa Ikrimah in kunta la ta'lam farisu haija. Kalau kita tak kenal Ikrimah, dia kata Ikrimah ni seorang pahlawan berkuda yang sangat mahir dengan kuda. Memang hebat, handal lah Ikrimah ni. Wa batalu ma'amik, dan pahlawan yang berani. Wa banu hurubin, dan anak peperangan. Bayangkan dia lahir-lahir duduk dalam suasana perang dah. Zaman dia belum masuk Islam lagi, dia telah berperang dah. Lama dah dia berperang. Orang Arab dulu perang sama. Sampailah dia masuk Islam, berperang lagi. Memang dia hidup dalam suasana peperangan. Summa innahu ja'ala tahta liwa'ihi abtalan sanadid anjadan mu'awwadatan suyufuhum 'ala an-nasr. Kemudian Abu Bakar letak lagi di bawah panji Ikrimah ibn Abi Jahal panglima-panglima yang gagah berani, untuk mengembalikan kemenangan kepada umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana tentera Ikrimah pergi bertemu dengan tentera Musailamah, bayangkan tentera Ikrimah ni tak ramai, nak menghadapi tentera yang ramai 60,000 orang. Lalu tentera Musailamatul Kazzab berjaya mengalahkan orang Islam. Kali pertama kalah tentera Islam. Menyebabkan Abu Bakar ni rasa marahlah.
kerana kekalahan tentera Islam, fatayyara rasulan min indihi, maka dia menghantar utusan dia. Abu Bakar hantar utusan. Kenapa? Ada di kalangan mereka yang kalah tadi, tentera-tentera yang kalah tadi, nak pulang ke Madinah, nak balik ke Madinah. Maka Abu Bakar hantar utusan, cekak tak bagi balik. Abu Bakar suruh perintahkan mereka untuk tunggu di situ, jangan balik. Dan dia menulis surat, yang mana dalam surat itu dia kata, la arayannaka wa la tarani. Aku tak nak tengok muka kamu, dan kamu tak akan tengok muka aku. Abu Bakar tegah, Abu Bakar, tuan-tuan sekalian. Wala tarji'anna ila al-Madinah, jangan kamu balik ke Madinah. Fatuhina azaimal muslimin, akan lemahlah semangat orang-orang Islam. Kalau balik, tuan-tuan sekalian, maka tengok tak semangat dah. Jadi Abu Bakar kata, Abu Bakar mengarahkan jangan balik. Hazzat hazimatu Ikrimah dhamairal muslimin hazzan, yang mana kekalahan Ikrimah tadi telah menggoncangkan jiwa-jiwa orang Islam. Kalah tuan-tuan Islam. Tuan-tuan sekalian, berlawan dengan tentera tadi. Wa fatahat uyunahum akthara min zi qabl ala al-khatb ad-dahim, telah membuka mata mereka. Maknanya bahaya makin datang ni. Wa habbal khalifatu listinqadh al-islam wal muslimin. Jadi khalifah Abu Bakar ni tak duduk diam, tak senang duduk, memikirkan bagaimana nak mengembalikan Islam dan juga orang Islam daripada bahaya ini. Fa'akhla ba'd as-sahati min jundil muslimin, maka dia telah mengosongkan sebahagian daripada tentera-tentera Islam. Yang mana tuan-tuan tahu, tadi saya cerita ada sebahagian tentera Islam yang mana dihantar untuk berperang dengan orang-orang yang murtad, yang tak bayar zakat. Mana apa? Abu Bakar panggil balik geng-geng ni. Wa zalika liyuhshida li Musallamah. Abu Bakar panggil balik belaka. Kumpulkan semua tentera yang ada. Kenapa? Untuk menghalang kemarahan tentera-tentera Musailamatul al-Kazzab. Jadi tentera-tentera yang mana yang Abu Bakar atau untuk kutip zakat apa tadi, yang tak nak bayar zakat tadi tu, mereka balik semula. Kumpul semula, dan Abu Bakar nak menyusun satu strategi baru. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia pun dah mengumpul semua tentera-tentera daripada kalangan para sahabat Nabi, maka dia membentuk kepada min fayaliq thalatha. Dia membentuk 3 batalion. Fayaliq ni bahasa Arab jumlah yang ramai. Istilah dalam tentera mungkin batalion kan. Ni kena tanya orang biasalah. Jadi dia membentuk 3 batalion yang besar. Yang pertama, awwaluha failaqul muhajirin alladhina kabadu fi sabilillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma kabadu wa anau min ajli ad-da'wati ma anau. Yang pertama, batalion muhajirin. Golongan-golongan muhajirin, yang mana golongan muhajirin mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka yang berjuang fi sabilillah. Mereka yang menggadaikan seluruh tenaga, nyawa, jiwa dan harta mereka untuk memenangkan Islam. Dan wa'anau min ajli dakwah, dan mereka ini merasai kepayahan. Seperti mana yang kita tahu, mereka ini sanggup menggadaikan kerana dakwah ini, kerana untuk Islam ini. Dan mereka telah membina untuk Islam ini satu tembok yang sangat teguh. Ini golongan muhajirin. Yang kedua, batalion Failaq al-Ansar. Batalion tentera-tentera Ansar. Ansar ni orang yang berada di Madinah, duduk di Madinah, yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azaruhu wa mana'uhu wa harabu ma'ahu a'da Allah. Berperang sama-sama dengan Rasulullah, dan mereka menyaksikan berbagai-bagai peperangan. Ini mana batalion Ansar. Tadi batalion muhajirin. Yang ketiga, Failaq abna'il bawadi ashabil quwwati wal ba'si wan najdah.
Satu batalion lagi anak-anak al-bawadi, orang kampung, orang pedalaman, orang pedalaman, orang kampung, ashabil quwwah, yang ada kekuatan yang boleh memberikan pertolongan. Sebab golongan ni dia sami'na wa ata'na je. Dia dengar je arahan, dia ikut saja arahan. Jadi ada 3 batalion yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tak cukup dengan tu lagi 3 batalion ni. Tambah lagi, summa ja'ala fil jaishi jamharatan minal qurra. Setiap pasukan itu mesti ada qurra, orang yang membaca kitab Allah, orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Tambah lagi orang apa Quran. Orang apa Quran ni, Masya Allah, ahlullah, ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana alaihim harisan wa bihim dhanina. Kemudian tambah lagi, summa dhamma ilaihimul al-badriyin. Tambah lagi orang dalam yang pergi peperangan Badar. Ini golongan veteran. Golongan veteran-veteran ni. Jadi kata Abu Bakar, la asta'milu hadhihi an-nukhbah min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi harbin. Aku bukan nak guna mereka-mereka ni tadi untuk perang, bukan. Golongan veteran dalam perang Badar, tuan-tuan sekalian. Daripada sahabat Nabi. Abu Bakar kata, aku bukan nak suruh dia perang, bukan. Jangan suruh dia pergi perang. Tapi dia ikut saja. Kenapa? Wa innama astabqihim li salihil a'mal. Aku nak mereka ni ada, kenapa? Keberkatan orang-orang yang soleh. Ini dia tuan-tuan sekalian. Pentingnya ada orang-orang macam ni. Sebab itulah kita ni tuan-tuan sekalian, orang-orang yang baru berjuang dan sebagainya, orang muda. Jangan lupa orang lama. Jangan lupa orang-orang yang telah makan garam, yang telah lama berjuang daripada kita. Tutuk guru kita yang mana mereka ni orang-orang soleh. Yang mendoakan, yang mereka ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa dia lah Allah Taala beri kemenangan pada kita. Kerana ada orang macam ini. Kerana ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang lain boleh mendapat keberkatan, boleh mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan sekalian, kita ni kalau nak Allah Taala, kalau contoh nak turunkan hujan. Turunkan hujan. Mungkin bukan sebab kita Allah Ta'ala turunkan hujan. Mungkin sebab katak, yang mana katak tadi takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada kita lagi. Yang mana manusia ni tak takut pada Allah. Tapi dengan sebab binatang yang takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala turunkan hujan. Ini tuan-tuan sekalian. Sebab itulah pentingnya ada orang-orang lama tadi, orang soleh, yang boleh kita ambil keberkatan daripada dia. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad yadfa'u bihim min al-bala aktsara mimma ya'ti 'ala aydihim min nasri. Allah Taala ni menolak bala dengan sebab orang-orang yang soleh tadi. Ini dia. Summa aqada liwa al-jaishi li sayfillahil maslul. Kemudian panji tentera Islam kali ini dipegang oleh, iaitulah pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus, iaitulah Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Tadi Ikrimah kalah antara Khalid ibn Al-Walid. Lalu Khalid pun pergilah, berangkat. Bila bertemulah dengan tentera Musailamatul Kazzab, yang mana mereka dua kumpulan tentera yang besar ini bertemu di bumi Yamamah. Fasaffa Musailamah junudahu bi'aqriba, maka Musailamah pun menyusun tentera dia di satu tempat yang namanya Aqriba. Dan dia meletakkan strategi Musailamah ni, dia meletakkan di belakang tentera-tentera dia wanita-wanita, kanak-kanak, atfal wal amwal, dan harta-harta tok belakang. Pasal apa? Kan? Nak suruh mereka ni berjuang kerana ni perempuan belakang. Kerana ni tengok anak-anak pun kalau mu kalah mati. Kerana apa? Kerana bangsa wal amwal, dan kerana harta. Kerana tengok harta banyak ni, kalau kamu kalah tak boleh harta ni. Tapi orang Islam bukan berjuang kerana tu. Orang Islam bukan berjuang kerana nak tunjuk dia berani. Bukan nak berjuang kerana asabiyah. Tapi orang Islam yang beriman, mereka berjuang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Khalid Al-Walid pun menyusun tentera-tentera dia. Wa waqafa al-jayshani yatarabbasani al-amra bil hujumil kasih. Masing-masing menunggu untuk menyerang dengan satu kekuatan yang sangat kuat. Tunggu peluang. Wa kana kullun min al-fariqaini yara ayna al-yaqin anna hadhihi al-ma'rakah innama hiya ma'rakah fana'in aw baqa. Dua-dua pihak ini melihat dengan mata pandangan yang yakin bahawa peperangan ini sama ada peperangan yang binasa ataupun peperangan yang kekal, baqa. Kalau kalah binasa, kalau menang boleh kekal lagi. Ini dia. Memang kalah matilah dalam pertempuran ini. Waqafa Syurahbil bil Musailamah al-Kadzdzab yahuzzu masyair an-nakhwati awal asabiyyati inda bani qaumihi. Lalu berdirilah Syurahbil bin Musailamah al-Kadzdzab, anak kepada Musailamah. Yahuzzu masyair an-nakhwah, dia nak goncangkan semangat asabiyah pada kaum dia. Nak bagi semangat, dia bangun. Faqala ya bani Hanifah. Ini tentera kafir ni. Dia bagi semangat. Ya bani Hanifah, inna hadzal yawma yaumul ghairati wal hamiyah. Pada hari ini, itulah hari kita mengangkat kepala kita. Ni dia. Bongkok. Pada hari ini, hari kita angkat kepala kita. Jangan kalah. Fa in huzimtum. Kalau kita kalah, fasatarawna an-nisa allawati ihtamaina bikum sabiyya. Kalau kita kalah, kamu akan melihat wanita-wanita akan menjadi tawanan kepada orang Islam. Famna'u nisa'akum wa atfalakum, maka lindungilah perempuan-perempuan kamu dan juga kanak-kanak kamu. Ada isyarah. Beri semangat. Berperanglah kerana apa? Bangsa kamu. Wa ansa ahsabikum, kerana harta kamu dan bangsa kamu. Ni orang kafir. Perang bukan kerana Allah Taala. Wa shuddu ala aduwikum, dan wasyuddu ala aduwikum, dan seranglah musuh-musuh kamu ini. Famakada yunhi kalamah, bila mana dia habis bercakap, tuan-tuan sekalian, hatta sabba banu qaumi ala sufufil muslimina insibab as-sukhur. Tentera-tentera dia telah menyusun macam satu susunan yang sangat kuat, macam batu bata susunan dia. Batu bata yang kalau kita buat seming kan, kukuh tu. Dia susun. Memang kemah dia punya susunan barisan tentera-tentera dia. Lalu dengan jumlah tentera yang ramai tadi, mereka merempuh. Wa tadaffaqu alaihim tadafuqas sail, merempuh secara gerila. Perang berlaku. Mana satu-satu habis satu, apa kita panggil, tentera musuh tadi menyerang dengan satu macam kita panggil air terjun, yang melanggar depan dia, gitu. Seorang habis, tuan-tuan sekalian. Fa asna safful muslimina haziman. Tentera Islam yang asalnya bentuk saf lurus, jadi gini, jadi belok, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Kena repuh tadi. Punya kuat serangan tentera musuh. Sampai nak cerita kuatnya diserang, tuan-tuan sekalian. Wa uzila Khalid ibn Al-Walid an fustatihi. Tercampak keluar ni, apa kita panggil, kemah Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Kemah kita panggil markas. Markas qiyadah. Markas atau kita panggil kepimpinan, ketua dia. Duduk belakang ni kena repuh sampai cabut keluar, tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi, dahsyat sungguh peperangan ini. Sehingga wa waqa'at zaujatuhu Ummu Tamim fi qabdatihim. Isteri kepada Khalid Al-Walid menjadi tawanan. Fahammu biqatliha. Mereka nak bunuh isteri Khalid Al-Walid. Laula anna ajaraha rajulun minhum fasalima. Tapi oleh kerana ada juga di kalangan mereka ini, ialah orang yang jahat-jahat ni, ada juga jenis baik. Maksudnya perempuan ni tak usah bunuhlah, gitu. Kalau bukan kerana ada orang yang melindungi dia tadi, mesti mati dah isteri kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Maka dia selamat. Kemudian tuan-tuan sekalian, ketika itulah Khalid Al-Walid talaqqa sadmah rabitul ja'shi thabital jinan. Walaupun telah dirempuh kemah tadi, mana tentera Islam menjadi lemah ketika itu, akan tetapi ketua panglima perang Khalid Al-Walid tidak gentar. Thabital jinan,
kuat sangat hati dia. Tetap hati dia. Zalika li'annahu lam yukhamirhu syak fi nasrillah. Dia tak ada langsung rasa syak wasangka pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah Taala takkan sia-siakan perjuangan Islam. Allah Taala takkan sia-siakan. Dia yakin dengan pertolongan Allah Taala. Ini hebatnya seorang pimpinan. Seorang pemimpin kepada tentera-tentera. Lalu dia pun memikirkan strategi. Dan dia bermesyuarat. Fahadahu tafkir. Maka lepas dia fikir-fikir tuan-tuan sekalian, dia dapat idea bahawa kekalahan tentera-tentera Islam ialah kerana tawakulu fayaliqil muslimin nathalathati ba'daha ala ba'din. Kerana tentera-tentera Islam tadi makna apa? Tidak. Maksudnya mereka ni hanya mengharap muhajirin, ansar banding harap satu sama lain. Menyebabkan tidak kuat barisan tentera, saf kepimpinan tentera Islam pada mulanya. Lalu dia menjerit kepada tentera dia, imtazu ayyuhal jund. Betulkan barisan kamu kali ini. Ikut barisan, maknanya satukan saf biar ikut barisan-barisan dia. Yang mana golongan muhajirinnya, ansarnya, sebab tadi dah pecah habis tuan-tuan sekalian, kali nak susun balik. Liyu'lama bala'un kullu fariqin minkum, kerana nak tahu kekuatan setiap kumpulan daripada kamu. Itu pentingnya strategi ini. Waliya'rifal muslimuna min aina utu, dan mereka nak tahu di manakah kekalahan menyebabkan kekalahan mereka tadi. Bila susun baru nampak, ni kekalahan ni, sebab ni sekian-sekian. Lalu Khalid Al-Walid pun tuan-tuan sekalian kali ini melancarkan dia memberikan semangat kepada tentera-tentera Islam. Fara'au qusural jannah mufattahatal abwabi liistiqbali syuhada. Mereka melihat istana syurga telah dibuka pintunya untuk menerima orang-orang yang mati syahid. Inda zalik, dan ketika itulah barazat fi sufufil muslimin, lahirnya di tentera-tentera Islam ini pahlawan-pahlawan yang tidak diduga oleh tarikh tuan-tuan sekalian. Wa zahara fi jundillah rujulat lam tuknin asfaruhu a'azza minha wala akram. Wa kana fi tali'ati haula'il abtal batalu qissatina hadhihi Abdurrahman bin Abdullah ibn Sa'labah al-Ansari al-mukanna bi Abi Aqil. Aqil al-Aniqi. Jadi dia kata ketika inilah lahirnya tentera-tentera yang mereka ini pahlawan yang berani. Di antara kalangan mereka iaitulah yang kisah yang kita nak cerita pada malam ini, iaitulah Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'labah al-Ansari yang dikenal sebagai Abi Aqil al-Aniqi. Baru nak masuk cerita tuan-tuan sekalian. Muqaddimah panjang sangat ni. Tak apa, insya-Allah dengar jelah. Falnastami' ila Abdullah bin Umar ibn Khattab fahuwa alladhi sayarwi lana qissatuhu ar-ra'i'ah. Jadi nak ceritalah bagaimana kepahlawanan Abi Aqil al-Aniqi ini. Kata Abdullah bin Umar, lamma istaffa al-muslimuna lin-nizali yawm al-yamamah kana Abu Aqil al-Aniqi yaghli kal-mirjal. Bila mana tentera Islam tengah susun barisan dia tuan-tuan sekalian pada hari peperangan Yamamah, Abu Aqil al-Aniqi ni macam orang bergelegok kal-mirjal. Panah, kalau bila panah kan macam bergelegok, gerang tuan-tuan sekalian. Dia duduk gerang lama dah ni, bergelegok dia ni. Wa yatawassabu kal-laith, duduk kita panggil apa, macam singa. Atau duduk diam, pergi mari gerang sangat. Wa yatawassabu, mana apa, macam ke singa. Wamak dulu maknanya macam ke singa lah tuan-tuan sekalian. Kan? Kalau kita ni Allah Rabbi tak tahulah ke mana. Kalau perang macam ni tak tahulah, balik awal juga kita tuan-tuan sekalian. Ini sahabat Nabi. Bila kena repuh sekali bukan kata balik, tahan lagi. Buat sah baru lagi. Fama in nashiba al-qitalu hatta ja'ala nahrahu duna nuhuril muslimin wa aqama sadrahu duna sudurihim. Bila mana bermulanya peperangan, dia menjadikan leher dia macam sebagai tempat target bagi orang Islam. Kan, leher dia leher orang Islam. Maknanya dia hidup depan sekali biar orang attack dia.
Ni dia, berani tuan-tuan sekalian. Biar orang serang dia. Wa aqama sadrahu, dan dada dia melindungi dada orang Islam yang lain. Fakana awwala man usiba bisahmin fi dzalikal yaum. Dialah orang yang pertama yang kena panah ketika itu. Orang pertama. Beraninya pahlawan ini. Orang mula-mula sekali duduk depan. Biarlah dia kena. Kawan-kawan dia tak kena. Ni dia. Kalau kita, pergi lu. Hamba belakang sekali. Kita belakang sekali. Ni, sahabat Nabi ni. Tengok, duduk depan sekali. Ni depan. Bukan suruh perang main mengaji ni. Dengar mengaji, duduk depan. Ni perang ni, mana semangat dia, berani dia tadi, sampai pergi hok depan sekali, tuan-tuan sekalian. Laqad dakhala sahmu fi sadri Abi Aqil aniqi. Yang mana panah tadi kena pada bahagian belah dada dia, wastaqarra baina katifai, antara dada dengan bahu. Mungkin belah sinilah kena panah tadi. Tak kena jatuh dia. Duna ayyamassa fuadahu. Tak kena jatuh. Walau massahu lamata li sa'ati. Kalau kena jatuh, tuan-tuan sekalian, mati terus. Ni panah. Panah ni bukan biasa, panah tajam, tuan-tuan sekalian. Jadi ketika itu dia pun cabut famadda yadahu, dia pun ambil tangan dia, cabut dia di antara apa kita panggil tadi, panah yang kena di antara dada dan juga bahu dia, cabut, tarik. Kan? Tarik buat keluar, tuan-tuan sekalian. Sakit, Allahu Rabbi. Kita tengok cerita memanglah tak sakit. Hak sungguh mana hak sungguh? Hak sungguh, tuan-tuan sekalian, sakit. Memang sakit. Wasabata yuqatil, lepas cabut tu juang lagi. Berperang lagi. Hatta auhanal jurhu shiqqahul aisar, sehingga lemah. Dia cedera belah kiri dia. Dah lawan-lawan ni memang jadi lemah belah kiri, kena panah pula tadi. Summa ma labisa an kharat quwah. Jadi dia makin lama makin rasa lemah, maka dia wasaqata fi makanihi, maka dia jatuh tersungkur di tempat dia tadi. Mana kata gugur sekejap, mana kata dia tersungkur sekejap. Fahtamalnahu ila rahlihi wa ja'alnahu fi. Bila mana kami tengok Abu Aqil ni telah jatuh, tuan-tuan sekalian, maka sahabat-sahabat yang lain pun bawalah apa dia ambil, mengusung, bawa dia waktu bik daripada peperangan tadi. Wa kana ghaira ba'idin anna, dia tak jauh daripada kami. Tengok jatuh, akak waktu bik. Falamma hamiya watisul ma'rakah, bila mana peperangan semakin membara. Peperangan tadi baru nak start, bayangkan, nak lawan, kawan ni cedera, rehat sekejap, keluar sekejap. Dalam ketika itu peperangan masih diteruskan lagi. Ketika itu, tuan-tuan sekalian, Abu Aqil ni yang tengah cedera tadi itu, dia mendengar kata-kata daripada Al-Bara' ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Bara' ibn Malik ni kita jarang jumpa dengar hadis-hadis, tapi kalau dalam bab perang memang terkenal dia, sebab dia hebat. Dia kata apa? Aina antum ya ma'syar Ansar, aina antum? Di manakah kamu hai penduduk Ansar? Di mana kamu? Anal Bara' bin Malik Al-Ansari, aku ni Bara' bin Malik Al-Ansari. Halumu ilayya ya ma'syar Ansar, marilah bersama dengan aku wahai sekalian orang Ansar. Panggil orang Ansar. Mana orang Ansar? Aku Bara' bin Malik, mari semua. Summa ra'a Ma'an bin Adi Al-Ansari. Kemudian Ma'an ibn Adi Al-Ansari, orang tengok dia, yaksiru ghimda sayfihi, mematahkan sarung pedang. Nak patah sarung pedang ni makna apa? Kali ni tak ada dah. Mati-mati lah. Ni, juang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Patah sarung pedang. Wa yasibu ila al-muqaddimah. Duduk depan sekali. Wa ya'lu nashazan min al-ardi wa yasih. Dia naik tempat yang tinggi. Maka dia kata, Allah ya ma'syar Ansar, al-karratal karrah ala aduwikum, al-karratal karrah ala aduwikum, ya man nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Allah, wahai sekalian orang Ansar, al-karratal karrah, serang. Serang ala aduwikum, serang musuh kamu, wahai mereka yang telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Kan, lama tak takbir kita ni, jadi beku belaka. Fanazartu ila Abi Aqil. Kemudian Abdullah bin Umar kata, aku melihat pada Abi Aqil. Fara'aituhu yanhadu waqifan.
Yang mana dia tengah sakit tadi, Abu Aqil tu tiba-tiba berdiri. Allahu Rabbi. Cedera dah tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba berdiri. Fadanautu minhu wa qultu. Ibnu Umar kata, aku pun dekat dengan dia. Ma turidu ya am? Apa yang kamu nak wahai pak cik? Apa yang kamu nak? Ibnu Umar ni dia budak lagi. Faqala amma sami'ta al-Bara' bin Malik al-Ansari wa Ma'an bin Adi yunadiyani? Adakah kau tak dengar Bara' bin Malik dengan Ma'an ibn Adi panggil aku tadi? Kata Ibnu Umar, innahuma lam yunadiyaka. Dia tak panggilmu. Dia tak panggilmu. Walam yusammiya ahadan bi'aini. Dia tak sebut namamu tadi. Summa innahuma la ya'niyani jarha. Dan dia tak panggil orang yang cedera. Faqala, maka kata Abu Aqil, innama yunadiyani ansar. Dia panggil orang Ansar. Dan aku salah seorang daripada kalangan Ansar. Allahu Akbar. Bagaimana kekuatan ni tuan-tuan sekalian. Wa inna alayya an ujibahuma walau habwan. Dan aku mesti menyahut seruan tadi walaupun merakok sekalipun. Apa merakok? Merakok-merakoklah. Kena pergi juga menyahut seruan tadi. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Bagaimana kekuatan yang datang ini. Orang yang ikhlas berjuang sungguh. Summa tahazzama. Kemudian dia pun ambil pedang dengan tangan kanan dia. Wa ja'ala yunadi ya lal ansari karratan ka karrati Hunain. Ya lal ansari karratan ka karrati Hunain. Wahai orang-orang Ansar, berperanglah macam kita perang dalam peperangan Hunain. Seranglah macam dalam serangan peperangan Hunain. Dia bagi semangat. Fajtama al-ansar. Sebab dalam peperangan Hunain asalnya kalah dulu. Lepas tu barulah berhimpun balik. Sebab perang Hunain ni mereka ingat mereka menang ramai bilangan. Tengok-tengok rupanya bukan sebab bilangan tuan-tuan sekalian. Sebab orang yang ikhlas berjuang sungguh. Jadi lepas tu baru menang dalam peperangan Hunain. Maka berkumpullah orang Ansar wa tarasu, betul lagi saf. Wa taqaddamu muslimin wa tafanau. Kali ini mereka pula yang merempuh tentera Musailamatul Kadzdzab. Rempuh tuan-tuan sekalian. Rempuh sampailah memaksa tentera-tentera Musailamah tadi mereka masuk di kubu mereka. Iaitu namanya Hadiqah al-Maut. Taman kematian. Bukan taman mainan ni. Taman kematian. Taman tu kematian, dahsyat kubur dia. Faqtalatna bihim nahnu ma'asyaral muslimin wa azarat suyufahum. Maka berperanglah tuan-tuan sekalian dengan pedang. Pedang-pedang mereka dengan pedang-pedang musuh tadi. Summa lahat minni al-iltifatah fa idza Abu Aqil inda babi hadiqatil maut. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana dah masuk dalam mereka berlindung di hadiqatul maut. Masa ni kubur dah kunci dah, pintu dah, gerbang dah tutup. Bayang, tentera Islam duduk luar, tentera Musailamah berlindung dalam kubu hadiqatul maut. Dalam ramai-ramai ni sahabat Nabi yang namanya Bara' tadi bin Malik, dia kata lepo aku dalam ni. Ada suruh lepo dalam ni tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi, berani seorang dia. Ambil alat yang boleh yang boleh lepo tu. Dia duduk atas tu, baling dia tuan-tuan, masuk dalam kubu seorang diri. Masuk-masuk landing. Landing tu kemah lah. Kalau kita landing, patah dah pinggang kita ni. Tak ada landing, mati dah. Allahu Rabbi. Ni, Bara' seorang dia. Maknanya lompat daripada kubur tadi, orang baling dia, masuk dalam kubur seorang-seorang diri. Lawan beribu-ribu tentera-tentera dalam tu. Mari mana kekuatan ini? Kekuatan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idh ramait walakinna Allah rama. Bukan kamu yang lempar, tapi Allah Taala yang lempar. Tonton bayang seorang dia lawan pedang. Beribu-ribu orang. Tangan kiri nak buka pintu ni, pintu kubur. Kanan nak berlawan, kiri nak buka pintu. Allahu Rabbi, hebatnya tentera-tentera Islam ketika itu. Lalu bila mana boleh buka pintu tuan-tuan sekalian, yang lain pun masuk. Bila masuk lawan pedang belaka. Ketika itu Ibnu Umar kata, aku tak perhati mana Abu Aqil. Mana Abu Aqil? Tengok-tengok duduk depan pintu sekali. Untuk kawan tu. Duduk pintu depan sekali. Mana nak masuk, tunggu nak masuk. Jadi bila dia masuk tuan-tuan sekalian, tengok-tengok bila berlawan dengan pedang tadi, waqad quti'at yaduhu minal mankibi. Tangan kiri dia, tangan dia telah terputus. Tangan telah terputus, wa waqa'at al-ard, dan dia jatuh ke bumi.
Duduk mati mana kena potong tangan dah. Dan direbah ke bumi dan wabihi, dan tengok dengan Abu Aqil ni al-jirah, ada kesan cedera. 14 jurhan, 14 kesan cedera. Kulluha mumit, yang mana dengan sebab cedera tadi boleh membawa kepada mati. Kesan daripada tusukan pedang ataupun panah, tuan-tuan sekalian. 14 cedera dia. Kita ada cedera, ada cedera. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Ni sahabat Nabi ni nak mempertahankan Islam. Fawaqaftu alaihi wa huwa sari'un bi akhir ramakin wa qultu. Jadi Ibnu Umar ni dia pun pergilah dekat Abu Aqil. Lalu Abu Aqil kata dengan nada yang lemah, nazak dah, tuan-tuan sekalian, ada lagi nyawa-nyawa ikan sikit lagi, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan pada dia sebelum dia mati. Maka dia kata sebelum dia menghembuskan nafas, dia kata labbaika, ya Allah, aku menyahut seruan kamu, labbaika. Maka ditanya pada Ibnu Umar, limanil hazimah, siapa yang menang? Kulli limanil hazimah, siapa yang telah menang? Fakultu abshir, Ibnu Umar kata, abshir, berita gembira. Faqad qutila aduwallahi wa adu rasulih, telah dibunuh musuh Allah dan juga musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tentera Islam telah menang. Dan siapa yang bunuh Musailamatul Kadzab? Iaitulah Wahsy ibn Harbin dan Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Dua-dua ni sama. Wahsy dengan lembing dia, dengan tombak dia. Abu Dujanah dengan pedang dia. Masing-masing serang Musailamah dan kena Musailamah mati, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Maka berita gembira. Jadi lepas dia bagi tahu telah menang, musuh Allah telah mati, maka farafa isba'ahu ila sama', maka dia mengangkat jari dia ke arah langit. Dia angkat jari dia ke arah langit, yahmadullah azza wa jal, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, summa lafadha akhira anfasi, kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir, tuan-tuan sekalian. Matilah syahid dia. Mati syahid. Qala Abdullah bin Umar, falamma udtu ila al-Madinah akhbartul Faruq bi khabari Abi Aqil kullihi. Anak Sayyidina Umar ni bila balik ke Madinah, dia pun cerita pada ayah dia Umar. Dia cerita kepada Umar tentang cerita Abi Aqil keseluruhannya. Pasal dia duduk dekat dengan Abu Aqil. Maka apa Sayyidina Umar? Bila dengar cerita, fadami'at ainah, mengalir air mata Sayyidina Umar. Mengalir air mata dia. Rahimallahu Aba Aqilin rahmatan wasi'ah. Moga Allah Ta'ala merahmati Abu Aqil dengan rahmat yang sangat luas. Fa innahu ma zala yas'alullah asy-syahadah. Dia minta memohon dengan Allah untuk mati syahid, wa yulihu fi talabiha, dan dia dapat juga mati syahid sehingga dia dapatlah benda yang dia minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad kana ma'alimtu min akhbari ashabi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku tahu dia daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang terpilih. Inilah cerita Abu Aqil Al-Aniqi radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan sekalian. Jadi kita ni, Nabi kata kita kena niat, kita kena berazam untuk mati syahid. Siapa-siapa yang memohon dengan Allah Ta'ala dengan permohonan yang ikhlas untuk mati syahid, dan dia berusaha nak mati syahid, bukan tak berusaha, dia berusaha nak mati syahid. Walaupun dia mati atas katil, tuan-tuan sekalian, dia akan diberikan pahala orang yang mati syahid. Ini kelebihan bagi mereka yang menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak kelebihan orang mati syahid. Antaranya diampunkan dosa dia tadi bila mana keluar darah yang pertama. Kemudian dipakaikan mahkota daripada syurga. Dan orang yang mati syahid tadi, roh-roh dia akan terbang dalam syurga, masuk dalam burung-burung hijau. Pergi mari dalam syurga yang luas, tengok dah keindahan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka boleh bagi syafaat 70 orang keluarga dia, dan diberikan bidadari syurga 72 orang dari syurga. Allahu Rabbi. Ini kelebihan mereka-mereka yang Allah Ta'ala berikan orang yang mati syahid ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita mohon kepada Allah, kita juga dikurniakan untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang baik datang daripada Allah,
yang kurang datang daripada kelemahan hamba sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah dan salawat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dan insyaAllah semangat malam ini untuk College Institut Darul Quran Islamiah Qurki. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh berikan sumbangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam.